السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، kita sampai muka surat 24 tu kan, tajuk baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi bi ulumihi fid darain amin. Al-bab ats-tsani, bab yang kedua, berbuat taat dan ibadat yang zahir. Maknanya di situ ada ibadat zahir, ada ibadat batin. Dia kalau cerita batin, cerita kait hati. Zahir panca indera, banyak yang berkait dengan ibadah badaniyah namanya. Ibadat yang berkait dengan badan, tubuh badan kita. Yang dapat dari tubuh badan kita ni ada panca indera ni. Kata al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awamir Allah ta'ala fara'id wa nawafil. Ketahuilah sungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala atas kita tu ada namanya yang fardu, ada namanya yang nawafil. Nawafil ni benda-benda sunat. Jadi perkara yang jadi perintah Allah secara umum sama ada sabit daripada nas Al-Quran ataupun hadis. Kalau nama perintah dia pecah dua, sama ada nama wajib ataupun fardu. Dalam mazhab Syafi'i dia sama, fardu wajib sama. Ada mazhab yang lain dia tak sama, dia pecah dua. Dan nawafil, kalau perintah tu ada nama yang wajib atau fardu, ada namanya sunat-sunat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian malam, hai Muhammad, bangkitlah kau buat semayang malam. Fatahajjad bih, maka bangkitlah bertahajud di dalamnya. Nafilatan lak, sebagai suatu amal nafilah. Nafilah nawafil ni lah, satu amal tambah yang jadi sunat. Kemudian dia kata apa? Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulun najah. Maka yang dikatakan fardu itu ra'sul mal. Kalau terjemah satu-satu, kepala harta. Kalau bahasa moden sekarang, modal. Kalau orang niaga, ra'sul mal tu maksud dia modal awal. Modal lah. Kita niaga, mula-mula nak pakai duit 20,000. Itu modal nama, ra'sul mal bahasa Arab ni. Fardu ni modal kita. Antara maksudnya, kalau modal tak ada, macam mana nak cerita untung? Sunat pun untung kan? Jadi yang fardu ni modal yang sunat-sunat ni untung Kita kalau meniaga, fardu tak ada, nak cerita untung macam mana? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama akan dihisab di Allah Ta'ala besok di yaumil qiyamah
salat. Satu riwayat dia kata ada salat baru ada cerita amal-amal yang lain, terutama yang sunat-sunatnya. Kalau tak ada. Maka ada lagi riwayat Nabi SAW menyebut kan, semayang tu besok akan dicek oleh Allah Ta'ala. Pertama sekali kan dia hisap. Kalau katakan semayang itu ada kecacatannya, keaibannya, maka akan diperkirakan, akan dilihat macam mana semayang sunat untuk dijadikan kesempurnaan kepada solat fardu yang ada keaiban dan kecacatan. Itu pun hadis Nabi. Jadi ada cacat memang dah tentu ada cacat color. Aku yang sunat-sunat main peranan untuk menyempurnakan dia. Maka eloklah amal, maka eloklah catatan amal bab sembahyang. Begitu juga dengan amal-amal fardu yang lain yang kalau ada sunat, maka yang sunat itu menjadi penyempurna kepada kecacatan yang berlaku pada amal fardu. Contoh puasa. Puasa tu fardu. Ada puasa-puasa sunat. Disenaraikan yang paling afdal tu puasa hari Arafah, ada puasa hari Ashura, ada puasa Senin Khamis, ada puasa Sittah min Syawal, 6 daripada bulan Syawal dan sebagainya. Datang pula kefarduan zakat. Zakat tu wajib. Yang sunat apa? Sunat nama sedekah bahasa kita. Ada sedekah sunat. Ada lagi pemberian yang lain, namanya hibah, namanya hadiah dan sebagainya. Itu semua yang sunat-sunat. Pemberian, mengeluarkan bahagian daripada harta dalam bentuk sunat. Yang dalam bentuk wajib nama zakat. Zakat tu pula terbahagi kepada beberapa bahagian, tu boleh tengok dalam perbahasan kitab fiqh. Ya. Dan begitulah benda-benda yang lain. Kemudian dia kata apa? Wan naflu wa huwa ribhu. Itu dia kata ni. Amal yang sunat itulah yang untung, kata dia. Ribhu tu untung, ribih. Wa bihil fawzu fid darajat. Itulah yang jadi kemenangan bagi kita untuk dapat darajat di sisi Allah Ta'ala. Apa maksud darajat? Makin hampir dan makin hampir kita di sisi Allah Ta'ala. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut benda ni, "A'unabbi'ukum bi syai'in yarfa'u ya apa ni? A'unabbi'ukum bi syai'in yamhu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Atau kama qala. Mau tak kamu aku beritahu dan sampaikan kepada kamu amal yang kalau kamu laksanakan akan menghapuskan dosa dan menaikkan darajat kamu insya-Allah. Naik darajat tu maksud dia apa? Maksud dia makin hampir, makin hampir. Apa maksud naik? Bukan bermaksud Allah tu wujud bertampik. Tak, naik tu maksud dia tinggi kedudukan dia, mulia kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dia ni bukan naik makin hampir, mana Allah ke atas lah. Tak. Menunjukkan kemuliaan dia ni yang berusaha, yang dalam amal tu Allah naikkan darajatnya, naik makin tinggi. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah naikkan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan yang beramal saleh beberapa darajat. Darajat tu naik. Disebut pangkal ayat tu yarfa' tu naik. Hujung ayat tu darajat. Naik darajat tu orang yang beramal dan yang beriman ni lah. Ya. Yang beriman dan beramal dia naik darajat insya-Allah Ta'ala. Nabi kata, mau tak aku sampaikan kepada kamu amal yang menghapuskan dosa, bukan setakat hapus dosa, naik pula darajat insya-Allah Ta'ala. Pertama Nabi kata isbaghul wudu' indal makarih, menyempurnakan wudu dalam suasana yang susah. Suasana susah ni ulama kata dalam keadaan musim sejuk yang bersangatan. Kita tak ada musim sejuk. Ada negara yang menopek musim. Di antara musim disebut winter. Winter ni sejuk. Ada tak tahulah kalau adakah maksud winter ni mesti salji turun. Wallahu alam. Kalau saya di musim belajar dulu atau mungkin sesiapa yang pernah duduk sana, musim sejuk, kalau ke akhirat tu tak ada salji pun, tapi sejuk mengalatu kita pakai tulang sejuk itu pun musim sejuk kan. Itu kalau nak ambil wudu tu kalau pakai air panas. Kita tak ada tu. Itu kalau ambil juga wudu
yarfa' darajat, naik darajat dia insya-Allah taala. Dia ambil secara sempurna. Kalau terlalu sujud, boleh ya kita ambil secara yang tak sempurna. Contoh, segala anggota yang diulang 3 kali, ambil sekali je. Tak apa, harus. Pasal apa? Pasal ada sebab sujud yang bersangatan. Tak apa. Kalau telinga ni sunat, nak sotu telinga, bila kita letak air kat telinga, lepas-lepas letak tu kita jontik telinga kita tak rasa apa. Kobeh dia. Kobeh tu kobeh. Kobeh ada 2 makna. Rasuk, letak tak rasa. Dengan kobeh dirembat hak orang tu kobeh kan. Kan? Ni kobeh yang ni. Kita rasa kita kobeh tu 2 kan. Kobeh yang ni tak rasa dengan kobeh. Tengok-tengok lepas semayang beg tak ada. Mana beg kau? Dah mana kobeh? Tu kobeh kan. Kobeh tak rasa ni. Letak air sujud dah tak rasa dah. Tangan kita yang ambil air ni habis-habis wuduk biru ujung jontik pun tak rasa. Kobeh kan. Semua tu dia ambil. Yang sunat telinga dia ambil kan. Yang sunat-sunat ulang 3 kali ambil juga. Sunat untuk masukkan colah-colah jari sama ada tangan ataupun kaki yang buat juga. Padahal itu kalau ditinggalkan tak makruh. Dalam hukum asal, segala perkara sunat yang kita tinggalkan dalam ambil wuduk tu makruh hukumnya. Benda sunat kita tinggalkan tanpa sebab munasabah. Sebab banyak hadis suruh kita ni ambil wuduk, sempurnakan wuduk. Ambil wuduk, sempurnakan wuduk. Idza tawaddatum fa ahsinul wuduk. Apabila kamu ambil wuduk, taklah sempurnakan wuduk. Banyak lagi. Pasal apa? Kesempurnaan wuduklah membawa kepada kesempurnaan salat. Kalau wuduk tu berkait salat. Jangan lupa, kita semayang, kita fikir macam mana nak khusyuk semayang. Rupa di antara sebab kepada kesempurnaan salat yang ada kaitan langsung kepada khusyuk tadi tu pada wuduk dulu. Nabi bosan dah. Tak ramai kita terlepas pandang nak pada khusyuk salat, nak pada kesempurnaan salat, nak kepada salat kita tu ada nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Taala. Tak nak seperti mana sebut dalam hadis, apabila seorang salat dibawa salat itu ke hadarat Allah, Allah kunyuk-kunyukkan dia punya salat, kemudian dicampakkan ke muka Sebab apa? Salat tak ada kualiti. Di antara tak ada kualiti itu khusyuk tak ada. Yang sunat-sunat kita tinggalkan. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kenapa kita tak dapat menyempurnakan salat kita seperti mana sepatutnya? Sebab kita tak sempurnakan dulu benda yang jadi pembuka kepada salat. Kunci Nabi SAW bersabda, at-tuhur miftahus salat. Bersuci itu pembuka ataupun kunci pada salat. Kunci nak bawa pada sempurna salat tu, sempurna wudu. Nombor 2, yang dikatakan Nabi nak bagi tahu suatu amal yang menghapus dosa dan menaikkan darajat. Satu tadi tu. Nombor 2 apa nama? Nombor 2 isbab wudu' indal makarih. Nombor 2 intidharus salati ba'da salat. Menanti-nanti satu salat ke satu salat yang lain. Kita salat yang patut ada 5. Habis subuh nunggu zuhur, habis zuhur nunggu asar, seterusnya macam itulah. Bukan nunggu tu semestinya kita duduk sentiasa dalam masjid. Kalau boleh, tak ada apa sebab-sebab boleh membuat pada mudarat keadaan kita tu, itu afdal hukumnya. Duduk masjid, tak ganggu orang, tidak meninggalkan tanggungjawab, semua komplit, elok. Iktikaf masjid, daripada subuh tunggu zuhur. Duduk masjid iktikaf lagi sampai tak makan. Tak makan tak boleh lah. Contoh kalau puasa, terus direct, itu afdal, bagus. Ataupun kita tidak membiarkan tak biarkan ahli keluarga kita terbiar, tak cukup tu, tak cukup ni. Itu tak boleh agak mudarat. Tapi kalau semua settle, tunggu semayang tu dalam masjid, tempat yang paling mulia melaksanakan salat secara khusus, secara berjamaah, tu kalau duduk, kata ulama tu yang afdal. Tapi kalau tak afdal lah. Intidharus salati ba'da salat, menanti-nanti satu salat ke satu salat yang lain. Bukan semestinya duduk dalam masjid sentiasa. Kalau boleh, okey. Kalau tak ada masalah. Tapi kalau kita keluar daripada ruang masjid ataupun surau, boleh. Termasuk dalam makna orang menanti-nanti salat, orang yang keluar, ingatan dalam kepala dan hati ni dulu nak sama. Kalau kata selesai zuhur, selesai subuh ni selesai ni, kan kita jalan-jalankan, dah masuk ke boleh, kita dah tertanya-tanya, dah tengok-tengok jam dah. Zuhur kan berapa? Zuhur ni kan nak semayang ke mana?
singgah ke mana, surau ataupun masjid mana, kok tengah jalan kalau kita pergi ikut highway, lalu highway ke mana RNR nak berhenti, itu pun termasuk dalam makna hadis menanti-nanti solat. Supaya disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW kata 7 kelompok manusia yang akan dapat naungan pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah yang di akhirat. Satu daripada 7 kelompok itu apa namanya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya sentiasa ta'alluq dengan masjid, sentiasa sangkut dengan masjid. Itu juga termasuk dalam hadis. Nombor 3, last, apa namanya? Kathratul khuta ilal masajid. Sama berkait dengan masjid, memperbanyakkan langkah ke masjid. Selesai itu. Baik. Jadi kita tengok maksud yang Jawi dia. Wahai penuntut. Penuntut tu tak ada disebut dalam dalam matan tu, tak, teks tu tak sebut. I'lam maksudnya ketahuilah. Jadi makna di situ penuntut lah. Penuntut apa? Penuntut ilmu. Talibul ilm. I'lam ya talibul ilm. Ya an-nida itu mahdzuf. Dia tak ada kat situ. Wahai penuntut, ketahuilah bahawa segala ibadat yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu yang maha tinggi dan maha mulia itu ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Saya ulang baliklah, saya dah sebut tadi, ulang dia punya teks. Maka yang fardu itu kepala harta, modal perniagaan. Dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia kita dapat keselamatan. Dan yang sunat itu ialah labo ni untung daripada perniagaan. Dengan dia kita dapat kemenangan dan darajat. Dia punya teks Arab sampai situ yang makna, yang ujung tu dia tambah darajat apa? Dalam negeri akhirat dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Hampir tu maksud darajat tadi itulah. Baik, hadis pula sabda Nabi SAW. Hadis ni hadis qudsi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alayhim, wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa qalbuhu alladhi yudmiru bih. Ini hadis qudsi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkat dan maha tinggi telah berfirman di dalam hadis qudsi, orang-orang yang ingin menghampiriku tiada menghampiriku dengan hanya melakukan seperti apa yang aku fardukan ke atas mereka. Sebaliknya ia hendaklah sentiasa mendekatiku dengan mengerjakan ibadat yang sunat hingga aku mengasihinya. Nampak tak? Penting tak penting ibadah sunat. Sehingga Allah Ta'ala kata, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim. Orang nak mampirkan diri pada aku, tiada hampir dia dengan aku dengan hanya buat benda-benda wajib yang aku telah fardu atas dia. Nampak tak? Kadang-kadang bila kita baca banyak, ada juga hadis. Hadisnya sahih. Nabi SAW menghadap satu orang laki-laki. Laki-laki ni tanya, ya Rasulullah, aku semayang, Sallaitu salawatil khams, aku semayang 5 waktu, aku bayar zakat, kemudian aku halalkan yang dihalalkan oleh Allah, aku haramkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Adkhulul jannah, apakah aku masuk syurga dengan tu je? Ya. Aku buat benda-benda wajib aja. Masuk di situ lah. Buat semayang 5 waktu aja. Mana dah semayang sunat-sunat? Tak ada lah. Itu maksud hadis.
perkataan daripada lelaki-lelaki ni. Kemudian zakat wajib. Kemudian halal, apa yang dihalal oleh Allah, haram apa yang haram Allah, itu pun wajib. Apakah aku masuk syurga dengan itu? Wajib je. Nabi kata, na'am. Ya. Ya, tapi istiqamah. Hadis tu berkait dengan istiqamah. Jadi mungkin ada kita kata kontra sikit dengan hadis ni, kontra kan. Dia ada pro kontra. Kita kena, bila kita baca tu kadang-kadang kita rasa macam tak kono hadis ni dengan yang kita baca ni. Jadi kita kena tengok beberapa perkara di sebalik hadis itu yang kita nak kena teliti sikit lah. Bila kita baca begitu saja mungkin timbul confuse, kita biarkan ke-confusan gitu, tu bahaya ayat tu. Kita biarkan kekeliruan kita tu, sebab pada kita ninggalkan benda yang sepatutnya kita buat. Jadi melihat kepada sahabat tu sendiri, orang yang baru hampir dengan agama, hampir baru kena, dan ketika tu Islam bukan lagi sempurna, tak sempurna lagi, masih dalam proses sempurna. Belum lagi sampai kepada tahap ayat terakhir turun, belum lagi. Tengok dari, tengok daripada sudut tu, ada pun kita sempurna habis dah. Kan? Sebab tu banyak hadis yang Nabi SAW kata iya, tapi kalau kita buat tak boleh. Contoh, sahabat yang nikah, apa mahar dia? Qul huwallahu ahad. Tak boleh kita sekarang ni. Dia ompeh dia pak mentua tu. Mahar dia qul huwallahu boleh tak? Dan hafal qul huwallahu fasih kita dia. Mana lugu dia pakai mentua. Boleh. Memang kita tak boleh lah. Tapi zaman tu sahabat yang tu yang ada tahap miskin, yang tahap gaban betul lah. Tak ada apa langsung. Kan? Sehingga Nabi SAW kata, ada tak sesuatu yang kau boleh manfaat walaupun kecil? Tak ada. Sehingga Nabi sendiri buat keluar sesuatu beri kat dia. Ada tak? Kalau kau tak boleh, kenapa ni? Kau berilah. Siapa-siapa orang miskin. Tak ada orang lebih miskin daripada dan dia. Tolak Nabi. Ya. Apa kata lagi Allah Ta'ala? Benda-benda sunat lah yang jadi sebab kita ni hampir dengan Allah Ta'ala. Benda-benda sunat. Sebaliknya, hendaklah sentiasa mendekatiku dengan mengerjakan ibadat yang sunat hingga aku mengasihinya hatta uhibbah. Nak dapat kasih Allah Ta'ala adalah dengan memperbanyakkan amal sunat, dengan tidak mengenapikan amal fardu. Bahayalah kalau sunat kita pergi bunga, yang fardu kita tinggalkan. Contoh, ni banyak puluh-puluh tahun belakang dulu ni, masa kita dah tak tahulah hidup kita kan. Contoh sebahagian daripada masyarakat kita dulu tak semayang, semayang barulah 5-6 tahun ni. Macam mana keadaan pek 50 tahun, 3-40 tahun, 2-30 tahun sebelum tu yang dia tak semayang, kena qada dah. Kena qada. Tapi kalau dia tak qada, semayang sunat, nak apa nama rawatib, qobliyah ba'diyah, diluhu duha tak pernah tinggal, tahajud, hatta tahajud hebat, padahal yang qada tak tinggal, tak boleh, dosa dia. Bahkan sebagian ulama, amalan sunat daripada solat sunat itu hukumnya haram. Pasal apa? Pasal yang lebih wajib ditinggal. Sebab itu ada sebagian masyarakat kita pegang satu bondo. Memang ada pendapat ulama begitu, tapi tak kuat. Apa namanya? Orang yang meninggalkan salat secara sengaja tak ada qada bagi dia. Yang hanya qada itu bagi orang yang meninggalkan salat secara tak sengaja. Boleh itu. Tak sengaja kena qada, yang sengaja tu dia qada. Senang cerita kan. Anak, contoh tak sengaja. Kalau dia tidur malam, bangkit pagi pukul 8.30, subuh dah habis, tu wajib qada dia. Tapi kalau mang dong azan tu betul, tahu wajib semayang ni, dia tak semayang, dia kata sampai habis waktu 10 tahun macam tu, dia kata memang dosa-dosa dah tapi tak wajib qada. Tu salah kaedah tu. Tak betul. Kalau orang yang meninggalkan secara tak sengaja saja wajib qada, kalau yang dengan sengaja mimba bi aula, lebih patut dia qada. Ni banyak juga masyarakat yang pegang benda ni, saya banyak jumpa dah. Sampai bertokak-tokak dengan saya. Kan?
Sudah kita bukan mengalah, tak mau nak bertengkar kan. Kita pun ujung-ujung tu pokok dia kau lah dia. Dan itu dia pula jawab, kau dengan ilmu kau dan dengan ilmu Dan. Parah macam tu. Ya, bodoh betul jadi ni. Dia pun jenis belajar. Tapi bukan ustaz lah, saya ustaz. Sebab dia tanya, ustaz, apa pandangan ustaz? Orang yang tinggal semayang macam saya, dicontoh tahu video. Tinggal semayang dulu masa jadi askar. Tapi bukan semua askar lah. Dia contoh askar yang tinggal semayang dulu-dulu kan. Dia kata dulu-dulu masa saya askar, saya tak semayang dia. Cuma mana pandangan ustaz? Wajib qada apa tidak? Saya kata wajib qada. Tapi saya belajar tak? Kau ni tanya, kau nak tahu kau nak nak berbahas ni kan. Apa dua hal dia bertanya, kita jawab, dibalut dia kita balik. Oh, sah betul. Ini yang kata otak masuk angin. Ingat dia tak tahu, kita jawab. Rupa dia pun belajar. Betul, dia kata ujung apa? Bila saya kata tak boleh, kono-kono. Tak apalah ustaz pakai ilmu ustaz, saya pakai ilmu saya. Sudah ujung Oh, sanggup. Sebaik orang tua, budak-budak dah terpeleng dah. Sehingga aku mengasihinya. Maka apabila aku mengasihinya, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku mendengar bagi pendengarannya. Kata ulama, Allah pelihara pendengarannya, Allah pelihara telinganya daripada jatuh pada perkara-perkara yang Allah benci. Dan Allah suka ke dia dah, Allah sayang ke dia dah, maka Allah akan jadikan dia buat sesuatu yang Allah tak benci dia. Itu maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka akulah pendengaran, maka pendengaran pula yang jadi pendengarannya. Maksudnya Allah pelihara telinga Allah pelihara pendengaran Kalau benda macam ni dah jadi pada seorang, maka orang ni sehebat-hebat dan semulia-mulia manusia lah kan? Bukan tak ada orang macam ni, ada. Kadang-kadang dia menyuruh diri, Allah dah kurniakan satu kurniaan hebat, dia tak nak expose dah kurniaan Allah Ta'ala ke dia. Bukan macam kita, kadang-kadang benda tak ada, jawab nak mangkui. Orang kau tahu tak ada wali apa benda kan? Kadang-kadang tak ada apa pun, koyok tak ada arahnya. Orang macam ni, macam kita lah kadang-kadang, Johnny dapat waktu dapat umeh jumpa belakang rumah nyangku, jumpa umeh setongkol contoh kan. Ada orang dapat dia jumpa, ada pergi satu taman korban sama. Dia dah nyuruh dia kan. Tak nak orang lain tahu. Ada sebahagian macam tu, ada sebahagian lain tak. Habis kurang. Jadi macam tu juga kan, sebahagian orang kalau dia ada ilmu, dia suka nyuruh ya. Supaya apa? Tak nak orang puji-puji dia ada ilmu yang banyak. Nanti ujungnya dia tak nak riak, ujub, takabur. Sebab dia tahu diri kan. Susah nak kawal hati untuk tidak jadi riak, takabur dan ujub. Maka dia tak mahu orang lain tahu. Sebahagian lain tak. Yang lain dia expose diri dia. Dan ada ilmu. Kau jemput dan ceramah, kau jemput dan ngajar, ilmu dan mantap. Kalau dia mampu untuk memelihara diri dia, tak ada masalah. Kalau tak mampu, jatuhlah perbuatannya pada perkara yang Allah benci. Ini jadi sebab pada hatinya makin jauh daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi." Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, orang yang hatinya koreh. Hati koreh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut arba'un minasyaqa, 4 perkara daripada kecelakaan seorang manusia ataupun seorang mukmin. Nombor 1 Nabi kata qasawatul qalb, hati yang koreh. Dalam hal yang sama Nabi kata hati itu ada empat jenis. Manusia ni empat jenis hati. Pertama qalbun ajrat. Nombor 2 qalbun aswad. Nombor 3 qalbun marbutun ala ghilafi. Nombor 4 qalbun musaffah. Hati ajrat, qalbun ajrat, hati yang bersinar, bercahaya.
Ajrat, azhar. Itu wahada wa huwa qalbun mu'min. Inilah hati orang mukmin. Ini saya ringkaslah. Kemudian qalbun aswad, hati orang yang hitam. Wahada qalbun kafir. Jelas ini hati orang kafir. Nombor 3, qalbun marbutun ala ghilafik. Hati yang terbelenggu, terikat atas kulit, atas dia tak masuk ke dalam. Mana semayang, tapi dia sendiri pun tak suka orang semayang. Berzikir, dia sendiri pun sama nak berzikir. Quran, dia sendiri pun rasa pun Qurannya banyak. Itu wahada qalbun munafiq. Inilah hati orang munafik. Macam sekarang lah, tuan-tuan dengar tak bangsa orang celupa sekarang ni. Kan, bila kita sebut masalah virus pandemik ni, COVID-19 ni, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, banyakkan bermunajat, banyakkan memohon dan merintih depan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala angkat musibah dan penyakit ni. Dan bersamalah para ulama, kerana para ulama ni orang yang paling takut dengan Allah. Apabila paling takut, maka dia paling dokek. Apabila dia paling dokek, maka mudahlah mustajab permintaan ni. Kita just duduk belakang, aminkan saja doa dia. InsyaAllah sebab kau dah mustajab doa ni, terangkit segala musibah dan bala Allah Ta'ala bagi. Ada celah-celah tu suruh celupa. Angkat tangan doa yang selesai kau. Tak payah yang ni doktor-doktor pun tak payah. Berhenti dia selesai kau. Ni mulut celupa. Ada kan, bukan tak ada. Saya sampai ke tengok macam tu. Orang nak kata muda tak muda, orang tua lah juga. 50-an lah juga. Oh macam tu, doa angkat tangan ni selesai lah ya. Boleh dia kata macam tu. Ni masalah orang tak faham. Kita selalu memuji-muji frontliners. Bagus, mereka semua ni berjasa. Kalau kebetulan frontliners ni orang Islam, mudah-mudahan banyak pahala kan? Banyak pahala Tak kurang juga yang berkait dengan frontliners. Coronavirus tu dia pun meninggal, mudah-mudahan syahid. Tapi sebahagian daripada masyarakat bila menyenaraikan siapa-siapa yang orang hebat-hebat dalam menghadapi masalah ni, senarai satu siapa dia, pengarahnya, doktornya, pakarnya, nurse-nya, sukarelawannya, polis, tentera, semua tu betul. Tapi dalam senarai itu dia tak ada golongan siapa? Para ulama. Mungkin kita tak kata dia frontliners, tetapi paling tidak adalah senarai orang yang kita boleh harapkan yang apa kita hadap sekarang ni boleh terangkat, boleh selesai. Sekarang ni statement daripada bola kesihatan ni dah habis masuk dah kan. Patutlah tuan-tuan ada yang tukuman kami mulut ni. Perasan tu tapi tak apa. Sebab yang tak pakai topeng tu nampak dah habis masuk dah kan ni tadi kan. Tak apa sikit lagi. Ya, untuk pengetahuan umum, kalau siapa yang tak tahu lah, yang tahulah kan. Sekarang ni kita menghadapi satu lagi masalah besar. Masalah besar apa? COVID-19 ni nampak godo kan. Alhamdulillah. Pop meletus balik. Meletus. Kluster Sibagangga. Bunyi dia pun dah mulai macam kan. Warning belum kan. Bunyi itu pun menakutkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang virus dia nama dia COVID-19 juga, tapi jenis lain. COVID-19 ni virus dia bukan satu, variety, banyak. Dia banyak. Disimpulkan ada yang biasa-biasa dan ada yang ganik. Yang Sibagangga ni yang paling copek merebak. Sifat jadi doktor lah pula saya, tuan-tuan takut motu nonga kan, cayo je lah. Jadi sifat virus ni, virus 19 ni, COVID-19 ni, apabila dia pindah, dia merebak, pindah satu orang, dia makin banyak dia pindah, dia akan menjadi semakin ganih. Pindah satu orang ni, kayak dia ni besok, dia pindah, dia jadi hebat lagi. Pindah lagi banyak kali dia pindah, dia lagi akan jadi lagi ganih. Dia lagi, sebab tu kita tengok kojak ada berapa orang, 40 lebih, hampir 50 orang nak dalam beberapa hari. Cepet pun. Itu Sibagangga yang datang daripada bola ni, India, Pakistan dan sebagainya itu kan. Nak macam mana? Kita nak marah, inilah dia punya pasal ni.
duduk kat kodai lah apa semua. Itu sebab lah Nabi macam mana. Tapi yang pasti itulah kehendak Allah Ta'ala untuk kita sentiasa muhasabah. Muhasabah kat mana? Antara hari ni semua pakat-pakat pakai topeng macam tuan-tuan sekarang lah, pakai mask tutup muka. Pasal apa? Bimbang dihinggapi penyakit, bimbang kita terkena dan hinggap ke situ tu. Baguslah macam tu sebab dia buat mudarat. Tapi berapa ramai orang tak ambil perhatian, takut dia pada penyakit, pakainya sebab takut pada penyakit memudaratkan dia, tapi dia tak pernah tudung kepala kerana takutkan sesuatu benda yang lebih mudaratkan dia dengan kau. Nah, tutupnya tapi tak tutupnya. Tu muhasabah lah, muhasabah. Tutupnya sebab takut penyakit tu, bukan setakat dia. Orang tak pakai itu pun dia amoy. Kau pakai tu dia. Sebab bukan setakat kau yang kena asal dengan den kau kena tadi. Dia bunyi dia kan. Sebab tak tutup. Takut pada penyakit memang patut kita takut dan bimbang, tapi tak takut pada yang lebih memudaratkan dia ke akhirat besok selama-lama. Kan? Tu muhasabah. Jadilah lebih dah 7.10 dah. Saya makan masa 10 minit terlebih tuan-tuan. Dah maaf lah ya. Tapi saya rasa, saya yakin tuan-tuan tak bangi kat sini, insya-Allah lah, mudah-mudahan. Nanti kita sambunglah. Baik sikit jadilah. Banyak pun bukan nak ingat. Jadi yang sikit-sikit ni mudah-mudahan kita ambil manfaat dan kita amal, mudah-mudahan jadi sebab kita makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.